Assalamualaikum, hai. Dalam video sebelum ini, kami ada ceritakan tentang kedai Shopee kami. So, bila jualan secara online ni, bab pembungkusan memang nak kena tip-top. Dalam kedai kami ni pula, ada macam-macam produk. Yang paling banyak dan paling tinggi sales adalah pokok hidup lah. Ada juga baja, juga kayu, ikan kering pun ada. Dan kami tak limitkan kepada buyer untuk beli satu item saja. Contoh, kalau nak beli pokok, tak boleh campur dengan barang lain. Kalau kita sebagai buyer pun, kita suka kalau satu kedai boleh beli semua yang kita nak dalam satu order kan. Selepas beberapa kali cubaan, kami jumpa kaedah terbaik untuk pack pokok hidup, termasuk jika nak pack bersama dengan baja ataupun barang lain. Kaedah ni confirm kaedah yang paling selamat, mudah dan yang paling penting juga adalah paling bajet yang kami guna sampai sekarang. Kami boleh sebut peratus selamatnya adalah sehingga 99%. Dalam video ni kami tunjukkan step by step kaedah pembungkusan untuk pokok hidup. Jom kita saksikan. Okay, mula-mula kita tengok macam mana kami pack pokok kunyit dalam polybag. Kita basahkan dulu bahagian tanah dalam polybag tu dengan air. Lepas tu kita salutip polybag tu ketat-ketat supaya tak ada pergerakan tanah ataupun tanah tidak berterabur lah semasa shipping nanti. Lepas tu kita balutkan dengan plastik supaya kalau ada lelehan air tu tidak akan membasahkan kotak nanti. Macam inilah. Kalau tunggang pun tanah tu tidak akan terkeluar lah. Lepas tu kita akan balutkan dengan kertas surat khabar anak pokok kunyit ni, balutkan keliling. Lepas tu kita salutipkan lah. Ini adalah kotak recycle yang kita baru nak guna lah. Maknanya dalam satu kotak ni sebenarnya boleh guna untuk 2, 3, 4 pokok. Okay. Kita buka kotak tu. Lepas tu kita ukurkan saiz pokok tu untuk disesuaikan dengan saiz kotak tu nanti. Maksudnya tak kisah kotak tu saiz macam mana, besar mana, kita boleh modify kotak yang sedia ada tu untuk kita pack pokok kita. Lepas tu tebukkan lubang mengikut saiz polybag pokok tersebut. Lubang ni untuk apa? Nanti kami akan ikatkan tali, masukkan tali untuk kita ikatkan pokok kita pada kotak. Macam ni ya. Inilah tips yang paling menyelamatkan pokok yang kami hantar lah pada kami kan. Setiap pokok tu walaupun 10 pokok kita akan ikat satu-satu pada kotak. Cara ni boleh mengelakkan pokok kita daripada rosak akibat kesilapan semasa pengendalian dalam peringkat penghantaran. Sebab kita tak boleh nak jangka kan macam mana pokok kita ataupun parcel kita dikendalikan. Okay, kita tengok kita tonggang terbalik pun dia tak ada masalah, tak akan terjatuh pokok tu bila diikat. Okay, seterusnya kita buat bahagian tapak bawah untuk kotak ni. Kita ukur bagi ngam-ngam lah dengan saiz kotak yang kita dah modify sesuai dengan saiz pokok kunyit tadi tu. Potong bagi sama saiz dengan kotak dan kita salutipkan lah. Salutip di bahagian bawah kotak ni kita nak kena betul-betul kemas dan kami buat sepenuhnya lah bahagian bawah tu sebab tadi kan kita ada spray air dan selepas pada ni pun kita akan spray air untuk memastikan kesegaran pokok dalam kotak tu. Tengok kat bawah ni memang memang penuh lah. Kita tutup dengan salutip coklat. Lepas pada tu kita spray lagi air supaya pokok tu, untuk pastikan pokok tu betul-betul segar bila buyer terima.
Bahagian atas pun kita modify juga dia punya penutup dia, gunting bagi sama ngam dengan bahagian atas sama macam bawah juga. Lepas tu kita salutipkan kemas-kemas. Dia ni kalau tak penuh pun tak apalah sebab dia bahagian atas kan. Okey, dah siap satu pokok. Okey, kita tengok pula macam mana kami pack pokok dalam pasu menggunakan kotak lebihan. Contohnya untuk anak pokok keladi ni yang kami semai dalam pasu dan dah sesuai untuk dijual. Stepnya kita basahkan juga media dalam pasu. Lepas tu kita letakkan pancang dan kita ikatkan anak pokok pada pancang menggunakan tali. Yang ni pun untuk langkah keselamatan lah. Sebab batang keladi ni kadang-kadang sensitif kan, dia lembut. Lepas tu kita masukkan dalam plastik juga. Okey, ini untuk memastikan tanah tu tak berterabur, media tu tak berterabur. Kalau tadi polybag kita boleh tutup aja. So yang ni dengan pasu ni kita kena sumbat dengan kertas bagi betul-betul lebih sikit daripada paras pasu tu, dan kita spray dengan air supaya kertas tu lembut sikit dan barulah di wrap dengan plastik. Lepas pada tu kita salotip lah bagi ketat-ketat. Ini kena pastikan kemas supaya tanah dalam pasu ni takkan terganggu semasa proses penghantaran nanti. Lepas tu kami akan balutkan pokok ni dengan kertas macam kunyit tadi tu lah. Kenapa kami tak gunakan bubble wrap? Bubble wrap ni lebih cantik lah, tapi dia akan meningkatkan kos. Kalau harga pokok puluh-puluh ringgit, mungkin berbaloi lah untuk gunakan bubble wrap. So ini free gift kami bagi untuk setiap belian lebih daripada RM20 pun kena ikat seeloknya pada pasu tu. Kalau kita letak aja, masukkan aja dalam kotak tu, nanti semasa penghantaran tu dia akan bergerak-gerak dan boleh merosakkan pokok kita. Ini adalah kotak recycle juga, tapi lebihan daripada yang kami dah guna sebelum-sebelum ni. Pun tak ada masalah, kita masih boleh guna. Kita ukur macam kunyit tadi juga, ukur mengikut saiz pokok yang akan kita pack nanti, dan kita bentukkan dia kotak, ngam-ngam saiz dengan pokok yang akan kita pack. Kena ukur betul-betul supaya tak ada ruang kosong langsung dalam kotak tu. Maknanya betul-betul ngam-ngam dengan saiz pokok tu. Yang lebihan ni kami potong dan kita simpan jugalah kotak tu untuk kegunaan lain selepas ni. So kalau ada lubang-lubangnya, biasalah kotak terpakai kan. Lubang-lubang yang bekas asal tu pun kita tampal dengan kotak-kotak lebihan sebelum ni. Beza dengan kunyit tadi, untuk kotak kali ni kita buatkan siap-siap dia punya bahagian bawah tapak kotak tu menggunakan kotak yang sama. Lepas tu kita buatkan lubang untuk kita masukkan tali dan seterusnya kita ikat pokok tu pada kotak menggunakan tali tersebut. Ikat sekuat-kuatnya lah supaya memang tak ada pergerakan langsung. Kerja pembungkusan kita dah hampir siap. Tali yang nampak di bahagian luar kotak untuk ikat pokok tu kita tutup lah dengan tip coklat supaya tak nampak. Ini adalah bahagian bawah kotak ya. Kita tengok tu nampak bahagian pasu tu. Sebenarnya walaupun dalam keadaan terbalik macam ni, dia tak ada masalah. Pokok tu kekal dekat situ sebab kita dah ikat ni tali. So ingat sekali lagi, bahagian bawah ni mestilah ditip penuh-penuh supaya kalau ada lelehan air daripada pokok, kotak kita tidak lembik dan pasti selamat sampai ke tangan buyer dalam keadaan yang sempurna. Ini bahagian atas pokok. Sebelum kita tutup, kita spray lagi sekali dengan air. Kami guna air bertapis sebab bila kita kami perhatikan
Air bertapis ni boleh membantu untuk menyegarkan lagi pokok. Seterusnya kita tip lah untuk masa yang terakhir. Okey, kotak kedua dah pun siap. Nampak kemas kan? Kotak yang di custom made mengikut saiz pokok. Tak kira lah saiz pokok tinggi mana, besar mana, berapa banyak pokok pun, kaedah pembungkusan ni boleh digunakan. Untuk satu pokok biasanya makan masa selama 15 minit dari mula sehinggalah selesai. Okey, dah siap. Pokok jenis lain boleh tak? Ini contoh pokok giant aloe vera, beratnya 1 kilo lebih dan mempunyai bahagian pokok yang lembut, pun menggunakan kaedah yang sama dan sampai ke buyer dalam keadaan yang sama. Kalau dalam satu order banyak pokok boleh ke? Ini contoh yang kami pernah buat, 9 pokok dalam satu kotak. Syarat dia setiap pokok mesti diikat pada kotak. Inilah hasilnya di bahagian dalam dan di bahagian luarannya, tetap kemas. Nak kami tunjukkan lagi cara macam mana nak pack pokok bersama dengan item lain. Contoh dalam kes ni adalah baja. Nantikan video kami seterusnya part 2. Dan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.